Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden, yakni tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur kepada Allah. Balasan yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut daripada melanggar perintah Tuhannya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang takut daripada melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri uqsur walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka dan pintu-pintu syurga dibuka. Tidak ada satu pun yang tertutup. Serta satu penyeru menyeru, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, yakni maksiat, berhentilah. Dan Allah mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan daripada api neraka. Dan itu adalah pada setiap malam di bulan Ramadan. Sadaqallah wa rasuluh. Yang berbahagia Tuan Nazir, ahli jawatankuasa, seterusnya kepada imam bertugas, muazzin, para asatiza, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dipertemukan dengan baginda Nabi SAW di syurga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita walaupun kita berada di akhir-akhir bulan Sya'ban
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita bertemu dengan Ramadan sekali lagi. Amin. Sihat tuan-tuan, waras, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah malam ni jumpa tuan-tuan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi terima kasih atas jemputan pihak masjid dan saya difahamkan menggantikan siapa saya pun tak tahu. Yang penting majlis ilmu kena teruskan dan kita pun sembangnya antara maghrib ke isyak sajalah insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah. Saya diminta untuk membincangkan tajuk berkaitan dengan Ihya Ramadan. Tapi bila saya tengok dekat jadual tadi, hari esok ada daurah khas berkaitan dengan Ramadan, kan? Bermula dengan rukunnya, dengan syarat sahnya dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan datanglah besok beramai-ramai, ya, yang ada isteri bawalah isteri, yang ada suami dipujuk-pujuk ya suaminya, ya. Yang ada anak-anak daripada keluyuran, tolan rono reneng berapa bertigawe, tikawa-kawa masjid, ya, sebagai suatu cara kita mengimarahkan masjid kita. Dan berkaitan dengan berkaitan dengan Ramadan ni tuan-tuan, beberapa perkara lah yang kita kongsikan pada malam ini. Yang pertama, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita terus berdoa kepada Allah supaya kita diberikan peluang untuk bertemu dengan Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Itu yang pertama. Terus berdoa. Doanya tu sungguh-sungguh, jangan main-main. Sebab tadi pun ada dipaparkan, semakin hampir nak Ramadan, semakin ramai yang kita mendengar dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kira saya pernah sebut sebelum ni. Bila nak dekat Ramadan, ramai orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita pun tak tahu bila kita akan dijemput Allah Taala, tetapi kita tetap berharap dengan Allah supaya Allah berikan peluang untuk kita bertemu dengan Ramadan sekali lagi. Hari ini saya balik pejabat, balik office on the way ke rumah tadi tuan, lalu kubur. Ya, bila lalu kubur tuan, kubur Asam Jawa tu saya lalu pandang sebelah kanan. Tahu kan? Kubur Asam Jawa, tahu kan? Tahu? Kubur Asam Jawa. Tahu ke tak tahu ni? Ni orang Malaysia ke orang mana ni? Orang Bukit Kapar kalau tak tahu kubur Asam Jawa tak tahu, berat ni. Kan? Saya ingat tuan tahu, ingat kan? Yang kat Sempang Asam Jawa tu lah. Kat sebelah masjid. Dulu nama masjid tu Masjid Al-Barakah. Betul kan? Betul kan? Sekarang namanya Masjid Kampung Asam Jawa. Betul kan? Angguk je lah dah malam yang pening-pening kepala. Kan? Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Tuan-tuan angguk je lah. Sini namanya Masjid At-Taqwa, Kampung Bukit Kapar. Tapi rasanya kekal kot Masjid At-Taqwa. Betul kan? Saya rasa masjid ini sama dengan masjid yang lama dulu yang kat sebelah sana. Tapaknya sini juga kan? Belah mana? Belah sana sikit kot saya rasa. Betul kan? Sebelah kan? Betul kan? Tak sama juga kan? Iya, angguk je lah. Tu kan. Saya balik tuan-tuan, petang tadi saya balik dalam pukul dekat pukul 6 tuan-tuan. Tengok ramai kat dalam kawasan perkuburan. Kita tengok pandang Allahu Akbar. Cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau laki perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau convert saya tak tahu doanya apa. Kalau yang jenis convert lanang jadi wedok, wedok jadi lanang. Doanya apa, Haji? Haji pun tak tahu. Allah, berat ni. Habis kalau yang ada dua senjata macam mana? Allahumma firlahu ha. Astagfirullahalazim. Kan? Tapi itu ada kaedahnya macam mana nak
nak menyelesaikan. InsyaAllah Allah bantu. Ya. Jadi kita melihat maknanya di saat akhir-akhir Ramadan, hanya berapa hari lagi tuan-tuan, esok Sabtu, Ahad, tengok anak bulan, malam isytihar. Boleh jadi puasanya hari Selasa, boleh jadi puasa hari Isnin. Betul? Wallahu alam. Tunggu je lah. Yang pasti puasanya pada 1 Ramadan. Confirm kan? Ada confirm. Jadi kita tengok depan mata tuan-tuan, selalu kita sebut, hari ini kita tengok lagi sekali, ada manusia yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kemarin, staf pejabat agama, ada seorang staf abang dia pun meninggal, tuan-tuan. Kan? Kita pun menangkan tuan-tuan, kita tak tahulah kita ada peluang untuk bertemu dengan Ramadan atau tidak di saat-saat ini. Tapi kita tetap berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah, ya Allah, pertemukan kami lagi sekali dengan Ramadan, ya Allah. Jaluk tenan-tenan. Usah main-main. Alah tikai-kai orang wis. Apa ya kan ngono? Kan Allah ndelok ke mainan kan jaluk ke tenan-tenan apa ora? Jaluk tenan-tenan, ya Allah aku jaluk tenan-tenan ke. Wong pokok kapar kabeh dewaras ke, iso puasa meneng, dikabul ke ya Allah aku jaluk tenan-tenan ke. Itulah imam kita patutnya berdoa. Malam ni imam sabar tugas. Pastikan doanya macam itu. Minta betul-betul. Kan? Jadi kesungguhan boleh jadi dengan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada yang mungkin nak mati, akan mati dah pun. Kan? Tapi bila sungguh-sungguh tak mustahil, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanjangkan umurnya. La yaruddul qada'a illa bid-du'a. Betul kan? Apa terjemahannya? Tekelip. Ni suami siapa ni? Jangan raji saja usia haji. Lama tak sembang orang berkait kapar. Qadar Allah Ta'ala ni takkan berubah kecuali dengan berdoa. Jadi kita mintalah. Dan kalaulah mudah-mudahan kita pada hari Ahad nanti, pada malam Isnin, tuan-tuan maghrib di masjid, tuan-tuan pun sekejap, boleh online pun. Kalau malam tu ada kuliah pun, tuan-tuan tengok handphone, tuan-tuan akan boleh melihat adanya pengisytiharan Ramadan. Dan kalau malam tu diisytiharkanlah Ramadan, contoh ada diisytiharkan Ramadan pada 1 Ramadan bersama 12 Mas, contoh. Maka tuan-tuan kita tahu, Isnin kita tak boleh puasa. Ya, hari Syak. Maka pada malam Isnin, Selasa tu, maghrib aja kita tahu. Kita telah masuk ke bulan Ramadan. Saya mewajibkan diri saya, tuan-tuan terpulang, tapi saya mengajak paling kurang tuan-tuan lafaz Alhamdulillah kena keluar. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengkabulkan doaku, doa kami, doa imam kami malam Ahad lah, malam Sabtu, malam Ahad ya Allah, dengan doa pelbagai versi Arab Jawa pun masuk. Allah telah mengkabulkan doa. Jadi Alhamdulillah. Dan paling bagus kalau tuan-tuan boleh sujud syukur. Dengan kesyukuran yang sangat luar biasa. Ya Allah, kami berterima kasih, kami bersyukur padamu ya Allah, yang telah memberikan peluang kepada kami untuk kami bertemu dengan Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Dan kami minta, ya Allah, kalau boleh berilah kami peluang untuk beribadah pada bulan Ramadan keseluruhannya tahun ini dengan penuh kebaikan. Minta lagi. Jaluk tenan-tenan, ya Allah, aku orang puasa genep, puasa nemen sampai 35 dina pun apa. Ada? Tak ada. Kalau ada tu ajaran mana? Sesat. Puasa maksimum 30 hari. Kita minta sepanjang Ramadan beri peluang untuk kami berpuasa ya Allah dalam bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Kita minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Kan? Dan
Kalaulah misal kata Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, boleh sampai sebulan penuh kita berpuasa, hujung Ramadan, ulangi doa kita tahun lepas. Masa imam sujud, masa tanda tangan, ada setengah masjid dan imamnya bila berdoa mengangkat tangan, minta di akhir-akhir Ramadan, macam para sahabat. Para alim ulama di akhir-akhir Ramadan munajat malamnya luar biasa, mengangkat tangan. Ya Allah, jangan jadikan ini Ramadan kami, ya Allah yang terakhir. Pertemukanlah kami dengan Ramadan akan datang. Minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Sampai para sahabat sedih sangat nak ditinggalkan dengan Ramadan. Dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, orang keneng ke anggar kenek bulan ke apa? Sebulan ke Ramadan, lepas ke Ramadan meneng, sepanjang tahun Ramadan rakeneng kaya Rasulullah. Jaluklah kalau Allah rapaya bulan lain Ramadan wae rapaya royo keneng opora. Tengok, sahabat minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang supaya Nabi bermunajat dengan Allah. Sahabat bercakap, minta betul, ya Rasulullah, jaluklah anggar kenek Ramadan sepanjang tahun, rapaya royo, puasa wae kenang ya Rasulullah. Orang sanggup ditinggal ke Ramadan ya Rasulullah. Sampai macam itu sahabat bercakap Jawa tuan-tuan. Sahabat bukan orang pakai kapar. Kan? Tapi ialah meraihkan tuan-tuan yang Jawa-Jawa ni kan tuan-tuan kan. Tapi itulah gambarannya, sampai begitulah tuan-tuan. Minta supaya sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana hikmat, kelebihan yang luar biasa dalam bulan Ramadan. Sebab itu saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Sebab itu saya mewajibkan diri saya dan pada tuan-tuan terpulanglah. Kalau boleh sujudlah syukur kepada Allah. Kalau kita bertemu dengan Ramadan, doa kita 1444 hijrah yang lalu Allah telah kabulkan. Jadi zahirkan rasa syukur kita dengan Ramadan seperti mana Nabi dan para sahabat. Khutbah Jumaat tadi dah cerita, tapi kita ingatkan memang disebut dalam hadis. Nabi SAW bila dekat dengan Ramadan, Nabi berkhutbah mengingatkan. Nabi bertemu sahabat meraihkan. Bahasa mudahnya, ya para sahabatku, sesungguhnya Ramadan telah hampir kepada kamu. Ramadan telah hampir. Nabi mempromosikan tuan-tuan. Supaya menyedarkan para sahabat betapa pentingnya bulan Ramadan ini. Sebab itu dalam satu riwayat kata Nabi SAW. Kita kuliah sampai pukul berapa? 10.30. 11. Tak berani pukul 11 semua. Malam ni ada kenduri tak? Kalau ada cakap. Kan? Nanti kalau tidak, macam pernah berlaku kat masjid mana tak? Sini pun pernah ke? Tak tahu sini benar-benar. Ada kenduri ke tidak? Kalau ada cakap, isyak berhenti, kesian tuan rumah. Ya kan? Habis saya semangat tengok tuan-tuan dengar duduk elok walaupun dah ada yang tidur kan? Jadi kita pun bercakap sembang-sembang dah lah isyak lambat, terlajak sampai 9 suku, nanti tuan rumahnya geger. Sampai hati rata kau kelem imami, kelem guna aku kendiri ropola, kelem ngan ropola, kecil hati. Ya, jadi kalau ada tolong bagi tahu. Ya, insya-Allah. Kalau ada bagi tahulah. Ustaz ada jemputan kenduri. So Ustaz boleh isyak. Okey, tak ada masalah. Saya okey je. Cuma terasalah sebab bawahnya tak ada. Ustaz dijemput sekali, tak ada. Ya? Kecil hati sikit lah. Ya? Tak adalah, saya setuju usik tuan-tuan. Ya? Tak ada masalah. Baik, jadi saya sebut tadi tuan-tuan, kita menzahirkan rasa syukur kerana Nabi SAW menzahirkan rasa syukur. Dan kita kena tunjukkan hari ini. Seperti mana tuan-tuan datang kuliah pada malam ni, esok, lusa dan sebagainya. Bagaimana untuk mencantikkan lagi suasana ilmu kita dengan Ramadan kita dengan ilmu. Sebab itu tuan-tuan, kita buat program-program seperti ini supaya kita menambahkan semangat untuk merasai keindahan Ramadan itu sendiri. Ya, keindahan Ramadan itu sendiri. Sebab itu percayalah tuan-tuan, dalam mungkin esok
Ataupun mungkin silap malam ni esok lusa, orang dah masuk viral dalam grup masing-masing. Kalau boleh AJK Masjid ni kan IT-nya canggih. Gambar AJK pun ada. Buat dalam kat paparan pun boleh. Kan? Ataupun dekat dalam website pun boleh. Okey, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan kepada seluruh penduduk Kampung Bukit Kapar, ataupun selamat menjalani ibadah puasa dan beramal di sepanjang bulan Ramadan dari Jawatan Kuasa Masjid. Viral kan tuan-tuan. Kan? Sebab gunakan teknologi. Kalau setengah-setengah tempat, gantung banner. Sini saya tak tahu dah gantung ke belum. Kan? Saya tengok-tengok macam tak ada. Tak tahulah kok berjimat. Kalau sebelum-sebelum 5-6 tahun sudah, banyak tuan-tuan banner-banner digantung di masjid kerana tuan-tuan menzahirkan kesyukuran kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Kan? Cuma saya tak tahu, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, ini cerita lama, dekat satu surau, dia punya ayat sambutan Ramadan tu lain macam sikit. Dia sebut dah, lebih kurang, ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat menjalani ibadah puasa. Okey, bawahnya dan selamat hari raya. Saya pun termenung sekejap. Ramadan ni orang melepuh, ucapan okey, kok royok sekali. Nanti orangnya nampak rayanya. Ya? Bukan tak boleh nak jimat, boleh. Lipatlah dulu. Kan? 3 lipatan. Lipatan pertama, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Kan? Tambah ayat bawah sikit, doa. Semoga Allah merahmati kita dalam bulan Ramadan. Amin. Setiap orang baca, doa untuk kita semua, tuan-tuan. InsyaAllah kan bagus. Kan? Nanti bila dah masuk 10, malam yang akhir, masuk turun satu lain lagi. Selamat beribadah di 10 akhir Ramadan. Kan? Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Keluar. Kan cantik. Malam raya baru turun yang ke-3. Selamat menyambut Idul Fitri. Yang atas digulung. Itu baru cantik. Ya. Kalau setengah orang tuan-tuan, kalau pandai tuan-tuan, supaya kita boleh merasai kehilangan Ramadan tu dalam keadaan luar biasa, kita boleh paparkan jugalah mungkin gambaran suasana bagaimana Ramadan akan meninggalkan kita. Ada satu kartun tuan-tuan, dia kalau setiap tahun dah buat ni dah lebih 10 tahun mau agaknya. Kan? Bila dah akhir-akhir Ramadan tu, nanti kan ada kartun tu, ada kartun 2 orang kartun, lukis kartun, seorang lelaki seorang, satu lagi kepalanya bulan Ramadan. Dia akan katakan, lelaki ni berkata, kamu nak ke mana? Ramadan menjawab, saya nak pergi jalan jauh. Kan? Jadi tolong jaga iman baik-baik. Sebulan ditarbiah dengan Ramadan luar biasa. Jaga iman baik-baik, saya nak jalan jauh, nanti kita jumpa lagi. Lebih kurang wording je begitu tuan-tuan. Kita tengok kartun tu saja tuan-tuan, hati manusia ramai yang akan runtuh kerana kesedihan ditinggalkan dengan Ramadan. Seolah-olah Ramadan itu telah menjadi kekasih yang paling kita cintai tuan-tuan. Luar biasa. Ada tengok tak kartun tu? Ada tengok tak? Tak tengok ya? Ialah jenis baca Quran kan, tak sempat. Nak tengok. Bukan sebarang, itu kartun yang bagus tuan-tuan. Walaupun simple, tapi hati manusia akan sangat tersentuh bila mana Ramadan telah mendidik jiwanya begitu rasa kecintaan kepada ibadah khususnya di dalam bulan Ramadan. Ya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam hal ini. Kata Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah, Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa taghullu fihi syayatin, lillahi fihi laylatun khairu min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, bulan Ramadan telah datang kepada kamu sekalian. Tengok tuan-tuan Nabi. Kan?
Ia adalah bulan yang diberkati. Bukan sebulan saja tuan-tuan. Setiap minit dalam sebulan. Setiap saat dalam sebulan. Mula tenggelam matahari awal Ramadan sampai terbenamlah akhir Ramadan. Setiap minit adalah keberkatan bagi orang yang melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Setiap minit dan setiap saat. Sebab itu sampai peringkat tuan-tuan, orang yang tidur pun diberikan pahala ibadah dalam bulan Ramadan. Macam pahala orang yang berzikir. Tidur je tuan-tuan, tidur je. Tapi angka kecuali turu wae, ini menjujak je ni. Ada lagi tu. Kan tuan-tuan, kalau dah tak ada apa-apa, kita hari kan, contohlah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ada kerja, hari Ahad dan rehat kat rumah kan. Lepas sahur pun tak apa-apa, nak kemah raya pun lambat lagi, tak apalah, rehat, tidur tuan-tuan. Barang tidur walaupun 1 jam, 2 jam, dia dikira setiap saat itu adalah ibadah. Mana nak cari melainkan dalam bulan Ramadan. Dia bulan diberkati. Apa yang kita cakap yang baik diberkati. Apa yang kita buat yang baik diberkati. Mana ditambah-tambah tuan-tuan. Tidak ada lebihnya lain selain di bulan Ramadan. Sebab tu kadang-kadang minta maaf tuan-tuan. Kita bagai nak rak. Ramadan. Kita semangat tuan-tuan. And then we sing, wis arep Ramadan, wis arep poso yo. Kok gelis temen yo? Alah payahe. Wong kayak gini dia toto indase tuan-tuan. Kan. Dia tak ni paham saya cakap ni. Tak paham juga. Orang mana Syria ke Palestin ni? Ada manusia yang merasakan Ramadan tu membebankan pada dia. Allahu Akbar. Sangat rugi, lemah imannya tuan-tuan. Sangat menyedihkan. Jangan berlaku pada diri kita. Sebab tu tuan kena promote betul-betul, bagi semangat betul-betul. Kan? Sebab setiap minit adalah ibadah. Ya. Kemudian kita pun jelas disebutkan. Ya. Allah Ta'ala telah mewajibkan kamu berpuasa. Jelas, wajib. Sebulan bagi yang waras sehat. Nanti tuan-tuan belajarlah. Rukun puasa ada berapa? Hello. Rukun puasa berapa? Macam mana ni? Terkelip-kelip. Baru nak Google. Letih lah. Rukun puasa lo 2 je. Pertama apa dia? Niat di malam hari. Yang kedua, meninggalkan perkara yang boleh membatalkan puasa. Tuan-tuan belajarlah besok. Meninggalkan. Paling jelas kita selalu makan, minum dengan sengaja. Lagi apa yang batalkan? Itulah. Lagi apa? Makan, minum dengan sengaja. Lagi apa? Lupalah. Bersetubuh di siang hari dengan sengaja. Kan? Ada orang kata, tersetubuh. Mana ada? Nampak sangat bohong ya tuan-tuan. Mana ada? Kalau makan ada. Berapa ramai kes orang termakan, betul? Ada. Balik-balik ke pon kelapa sawit, kesel jago dan dapur. Waduh kesel pucuk ni nang dia. Tengok atas tu sirap limau. Baik punya tuan-tuan. Ngelah. Baliknya pukul 6 petang. Waduh enak tuan. Wah, telung gelas. Nikmat. Rezeki, betul? Tapi itu dikira terminum. Tapi jangan pula, bang kan puasa. Alah tak apalah, buat lupa. Mana boleh? Kan? Makan minum sengaja tak boleh, kita jelas. Murtad adalah kan. Perempuan bersalin, batal puasa tak bu? Batal puasa tak? Bersalin? Batal. Kita tahu. Kan? Tapi ibu-ibu sini kalau bersalin lagi, terkejut orang pergi kapar. Kan? Datang haid, batal kan? Batal. Itu belajarlah besok. Itu yang pernah orang tanya saya tahulah live ke telefon. Dulu pun tapi teringat. Lama tak cerita kan. Tapi bila cerita benda teringat. Ada seorang perempuan, Ustaz, saya nak tanyalah. Kalau saya berpuasa, katalah buka puasa sekarang lebih kurang 7.28. Betul kan?
Angguk je lah. Ya? 7.28. Tiba-tiba 7 suku head nak datang. Boleh tak saya tahan? Dia tanya aku. Aku pun susah nak jawab tu. Patutnya ustaz besok jawab. Saya pun tanya, nak tahan tu nak buat apa? Yalah ustaz, kalau 7 suku, lagi lebih kurang dalam hanya 13 minit lagi tuan-tuan ustaz. Tentu nak buka puasa. Kalau head datang, batal lah. Betul lah. Itu yang saya nak tahan. Oh, saya pun tanya balik, nak tahan macam mana? Dia tanya aku balik, itulah nak tanya ustaz, stres lah aku. Tanya aku tak boleh jawab. Nak tanya macam mana? Nak tahan macam mana? Minta maaf, ni ibu-ibu. Nak tahan macam mana, Bu? Nak lipat kakinya? Lipat kakinya. Keluar sikit. Allahu Akbar. Batal. Kan? Dah kita kena tahu benda-benda itu. Kan? Jadi maknanya pelajarilah. Okey? Baik. Jadi kita harap kita berpuasa dengan adanya ilmu. Sebab kita tahu kewajipan puasa ada dalam rukun Islam. Dibina Islam dengan 5 perkara. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Itu jangan lupa. Wajib. Ya. Dan kita berpuasa kalau ikut sirahnya, kita diwajibkan berpuasa umat Islam pada tahun keberapa? Tahun keberapa wajib? 2. Betul kan? Angguk je. Angguk. Jangan pening-pening kepala lah. Dia angguk. Sama kewajipan zakat. Okay. Itu zaman Nabi SAW sampai kelah hari ini. Jadi bila kita berpuasa, kita melaksanakan perintah Allah, mengikut perintah Nabi SAW, mudah-mudahan Islam kita sempurna. Itu yang kita nak bina insya-Allah. Sebab saya yakin syahadah kita jaga, solat kita puasa, zakat kita jaga, puasa boleh jaga, tapi haji boleh jadi antara kita belum ada yang ada rezeki untuk sampai. Tapi tetap kena berusaha, tak apa kita tinggalkan. Dan dah dipesan, Allah telah mewajibkan kamu berpuasa. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, sayangnya Nabi Muhammad, Allah SWT ke atas umat Muhammad luar biasa. Sayangnya luar biasa. Sebab dalam Quran dah sebut, semua umat-umat Nabi berpuasa. Sebab daripada zaman Nabi Adam AS sampai ke Nabi Isa, mereka berpuasa. Wajib kan? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana yang telah kami wajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Sebab umat-umat terdahulu semua puasa. Semua umat-umat Nabi bersolat, berpuasa dan sebagainya. Semua. Kan? Sebab daripada zaman Nabi Adam AS sampailah Nabi Isa AS, ada berapa Nabi? Tuan-tuan, ada berapa Nabi? Halo? 124,000. Betul. Termasuklah kisah Nabi Sam'un yang ada kaitan cerita dengan Lailatul Qadar. Saya tak sempat dah malam ni. Kalau cerita malam ni, pukul 10 baru habis. Tapi malam ni ada kenduri kan? Ada kan? Kerja ada, kerja tak ada. Lain Korea ke? Tu kan? Tuan-tuan cerita pasal Nabi Sam'un yang ibadahnya luar biasa, jihadnya luar biasa, 1,000 bulan, Allah gantikan satu malam ni kat depan tu. Nanti kita sebut. Jadi maknanya kewajipannya berpuasa itu adalah seperti umat-umat terdahulu. 124,000 semua Nabi beragama Islam. Nabi 312, Nabi kita Muhammad SAW yang ke-313, semua mereka beragama Islam. 24 Nabi yang wajib kita hafal, 25 Nabi kita Muhammad SAW, semuanya beragama Islam. Dan mereka juga wajib berpuasa. Cuma cara mungkin ada beza sikit. Cara ada beza sikit. Dan azan ke? Azannya pukul berapa? Azan jam ni kok cepat sangat. Belum habis 2 baris ni. Tak apa, dah ada masalah. Kita sambung Ramadan akan datang. Okey, silakan muazzin kita insya-Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih muazzin kita. Kita sama sikit ya. Sama sikit 5-10 minit insyaAllah. Jadi saya sebutkan tadi tuan-tuan, makna nak bagi tahunya kewajipan berpuasa pada umat-umat terdahulu dan kewajipan pada kita cuma cara berbeza dan kita umat Muhammad SAW di peringkat awal pun tidak sama dengan yang peringkat kedua. Sebab kalau tak percaya tuan-tuan buka dalam tafsir, tengok, baca, tengok macam mana kewajipan puasa yang asalnya puasa itu bermula daripada azan isyak. Katalah zaman Nabi awal-awal kewajipan puasa, isyak tuan-tuan, lepas tu kena berpuasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jimat dan seterusnya sampai maghrib besok. Berapa jam tuan-tuan? Sedangkan sekarang kita hanya berpuasa lebih kurang 13 jam. Betul kan? Betul 13 jam lebih sikit lah. Lebih kurang sebab sekarang ni subuh 6 suku lah. 6 suku dah 18. Katalah 6 suku lah, senang katalah. Maknanya, mana daripada 6.30 sampai ke 6.30, 12 jam, sampai ke 7.30, 13 jam. Lebih kurang je tuan-tuan. Tapi awal-awal dulu, daripada isyak sampai maghrib besok, baru habis waktu dia berpuasa dan berbuka. Maknanya daripada maghrib sampai isyak yang hanya sejam lebih sikit, itulah dia nak berbuka, dia nak solat, dia nak apa lagi tuan-tuan, nak rehat, dia nak tu kan, tu kan. Tak faham sudah ya, sampailah isyak tuan-tuan. Itu tuan-tuan, masanya hanya sedikit saja tuan-tuan. Riwayat menyebut ada seorang sahabat, dia balik kerja, rehat, tanya isterinya, "Ke sarah buka puasa ni panganan apa-apa, orang ni apa-apa lah kang, apa lah
aku kesal jaga Indonesia. Yalah kakak jaga Indonesia golek panganan apa-apa. Masa istrinya keluar, dia tertidur, terjaga Isya. 24 jam tak makan tuan. Besok kerja, pengsan dekat ladang kurma. Nabi dengar. Ya Allah kesiannya kan. Sayyidina Umar, ini riwayat masyhur. Saya tahu tuan-tuan dah pernah dengar dan sebagainya. Pernah dengar alhamdulillah, yang tak pernah dengar ya dengarlah malam ni. Nak bagi tahu tuan-tuan macam mana hebatnya Ramadan yang Allah Taala dah mudahkan kepada kita. Kan? Sayyidina Umar dah bagi tahu lepas Isyak malam tak boleh bersama isteri. Satu malam mungkin dah tak boleh tahan, dia pun bersama. Bila bersama dia tahu salah. Jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ngaku salah. Aku ngaku Islam. Kau ngaku apa? Aku mau mengingguling-guling kau rebut joko. Kenapa kau ngaku kau orang kena habis orang tahan? Sayyidina Umar sekali lagi cakap Jawa. Tak boleh tuan-tuan. Habis macam mana Rasulullah saya tak tahan? Lah macam mana kan tak boleh. Tak boleh tahan ya Rasulullah. Nampak ada kesusahan bagi umat Muhammad ketika itu. Kemudian turunlah ayat seterusnya tuan-tuan, perintahnya puasa daripada terbit fajar sampai maghrib saja tuan-tuan. Allahu Akbar. Sayangnya Allah ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita solat 50 waktu sampai 5, ini daripada 23 jam, potong lebih kurang 10 jam, puasa 13 jam. Malaysia. Tapi ada negara sekarang tuan-tuan yang puasanya 17 jam. Saya baru ni, bukan baru ni lah, tahun lepas ke tahun lepas. Online. Online dengan satu klien daftar nikah luar negara. Saya tengok negara mana. Tapi nak bagi tahu ketika itu tuan-tuan kita pun sembang, sekarang puasa, ya puasa. Cuma kat sini puasanya panjang sikit Ustaz. Panjang sikit. Berapa jam? Kat sini puasa sampai 17 jam. 17 jam tuan-tuan. Kita 13 jam hari ni pun dah tengok jam. Buka tolong tu, buka belum, buka belum. Nak pergi bazar ke tidak, huru-hara bazar mana nak pergi. Baru 13. Ini 17 jam tuan-tuan. Maknanya dia punya hanya berapa jam baki? Baki 7 jam. Masa itulah dia nak buka solat. Antara maghrib isyak tak lama tuan-tuan. Maghrib isyak tak lama. Dan antara isyak dia, untuk dia terawih sampai ke waktu subuh pun tak lama tuan-tuan. Just imagine. Kawan-kawan kita dulu mengaji kat Jordan pun masanya kadang-kadang tuan-tuan pendek je masanya tuan-tuan. Tapi kita kat Malaysia ni alhamdulillah luar biasa. Dan ada negara tuan-tuan yang puasanya kurang daripada 13 jam. Ada yang 12 jam lebih kau tak salah. 12 tambah 12 jam pun ada tuan-tuan. Saya lupa negara mana. Jadi kalau tuan-tuan tak nak pening kepala, tak nak puasa sampai 13 jam, cari negara yang macam itu, pakat terbang semua duduk sana. Kan? Telefon kawan, kau dah buka belum? Belum. Kita orang dah. Lepas tu balik sini tuan-tuan. Ya. Itu namanya sawan, tak ada kerja. Kan? Baiklah tuan-tuan. Jadi kita berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Nabi SAW, saya rekaskan, saya dah bacakan hadis juga di depan. Dibuka pintu-pintu syurga. Maksudnya, pendaftaran ahli syurga sentiasa dimasukkan. Macam Tuan Haji ni, nama Tuan Haji Ahmad. Haji Ahmad pagi, tengah hari, subuh, tengah malam, ibarat. Nama ahli syurga dimasukkan. Ditutup pintu neraka, jangan ada senarai masuk neraka. Buat dosa macam mana pun, jangan masukkan ke neraka. Bagi peluang untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Kan bulan-bulan Ramadan ini. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disambung lagi tuan-tuan, dalam hal ini syaitan-syaitan dibelenggu. Tuan-tuan pun biasa dengar jawapan kan. Ustaz, bulan Ramadan masih mencuri ada lagi. Ya, betul. Yang masih yang masih kalau kata zina tu berat sangatlah. Yang minum arak ada lagi, ada. Beli numbu ekor ada lagi, ada. Nampak macam ringan tapi berat. Masih ada lagi tuan-tuan. Puasa kita jaiz. Pusing tangkap orang yang tak puasa Ramadan, banyak lagi. Saya pernah ceritakan, ada puasa tangkap, itu beberapa tahun sudah. Operasi tangkap, budak muda kena tangkap tengah minum air soybean. Relax gitu. Dah kena tangkap, dia habiskan terus airnya. Relax, lala nak kena tangkap. Kan? Tak ada masalah kalau dia sakit, janganlah minum di khalayak ramai. Sebab jaiz tangkap bukan orang tak puasa. Kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Tengok dalam undang-undang. Kan? Kalau nak kira tak puasa, satu Ramadan, berapa ramai kat hospital Kelang tu yang tak puasa tuan-tuan? Betul? Sebab dia dah sakit.
Hospital Sungai Buloh. Berapa ramai yang sakit tak boleh puasa? Nak macam mana? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jelas. Betul? Itu contoh. Ya, tak apalah. Kita yang sihat ni mudah-mudahan ya. Dan dikatakan juga kenapa tuan-tuan? Walaupun syaitan dibelenggu sebab 11 bulan hidupnya dengan penuh maksiat. Jadi kalau dia tidak bersungguh-sungguh berazam satu Ramadan, saya nak buat perubahan, saya nak istiqamah dengan ibadah, InsyaAllah dia dapat. Kalau tak ada, dia akan macam itu je lah tuan-tuan. Betul. Dia akan macam itulah tuan-tuan. Yang tak puasa, tetap tak puasa. Macam itulah tuan-tuan. Na'udzubillah. Ya, jangan. Ya. Baik, kemudian di bulan ini, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan, iaitu malam Al-Qadar. Boleh jadi tuan-tuan tahun lepas dapat, tahun ni usahakan untuk dapat lagi tuan-tuan insyaAllah. Jadi muslimin muslimat yang rahmat Allah, dalam masa 5 minit ni tuan-tuan saya nak berpesan. Sudah tu je nak pesan. Tuan-tuan, kita dah rasa syukur dengan bulan Ramadan, jelas. Tapi kita mengharapkan tuan-tuan keindahan Ramadan ni tuan-tuan dapat kita zahirkan bersama-sama. Satu, kita harap masjid kita semuanya dapat diimarahkan dengan program-program ibadah. Sebab dalam bulan Ramadan je, semua masjid dalam dunia ni tuan-tuan, bukan Selangor je, dalam dunia ni, bulan Ramadan, masjidnya sangat meriah. Seronok ke tuan-tuan, masjid surau meriah tuan-tuan. Kan? Masjid ni jangan ceritalah, memang jam lah, kita tahulah. Jam, ni penuh ni sini ni. Atas tu penuh, atas lagi. Atas tak ada lah, atas tu pun saya tak ada kot. Penuh. Sini penuh, tu Masjid Al-Aqsa dekat Bukit Kapar 2, penuh. Kan? Surau sini berapa? Bukit Kapar ni ada 60. Lebih ya, 80 ya. Masya Allah, termasuk surau Jin Bunian tu penuh tuan-tuan. Seronok tak kita? Seronok. Kan? Sebab malamnya hidup dengan Qurannya, dengan terawihnya, dengan sedekahnya, dengan tadarus Qurannya. Mana-mana masjid semua macam itu. Bahkan indahnya kita duduk kat kampung ni lebih indah lagi tuan-tuan. Kita rasa seronok sangat tuan-tuan. Pasal apa? Bila kita kat kampung, masjid sini saya tak tahulah. Kalau setengah-setengah tempat tuan-tuan, lepas buka tadarus Quran, buka mic sampai pukul 12, satu kampung dengar orang tadarus. Masjid sini, masjid sana, masjid sana, masjid sini. Hebat tuan-tuan, indahnya Ramadan. Kan? Yang malas baca Quran pun jadi rajin. Kan tuan-tuan, sebab dia suasana 24 jam ibadah. Yang dah solat selesai, yang puasa selesai, Quran mesti, saya ingat paling malas pun dia tetapkan baca Quran. Sebab bulan Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tahu. Kan? Dan bulan bersedekah. Kan? Berlumba-lumba untuk bersedekah. Kan? Kat sini pun ada iftar jama'i. Ada iftar jama'i. Saya dipangkas sekali iftar berapa? 2,000 orang ya? 2,000 ya? Masya Allah, hebat orang Bukit Kapar. Jimat buka kat masjid. Ya. Tak apa. Seronok orang berebut-rebut nak infak. Nak bagi orang yang berpuasa. Dalam bulan lain tak jumpa. Kecuali dalam bulan Ramadan. Tabung masjid. Masya Allah. Luar biasa saya yakin. Penuh sentiasa tuan-tuan orang bersedekah. Tapi saya ingat sekarang banyak masjid dah inovasi. Dia tak pakai, ada tabung manual, bukan tabung tradisional, ada lagi. Tapi dah banyak secara online. Kan? Ada masjid ke surau, saya lupa. Surau. Dia punya QR tu, dia bukan kecil. Kadang-kadang kita tengok QR kecil-kecil je. Orang tak nampak sangat tuan-tuan. Dia print QR tu dekat 2 kaki. 2 kaki, bapak besar. Letak depan pintu sana tuan-tuan. Siapa, memang nampaklah tuan-tuan. Kalau letak tu memang automatik dia akan nampak. Kalau tak nampak juga Jumaat-Jumaat matilah dia tuan-tuan begitu. Kan? Alasan, kenapa tak sedekah? Tak berduit. Alasan tak boleh pakai. Sebab duit semua dah handphone tuan-tuan. Ada sempat surau tu tuan-tuan, saya test. Selalu kita kena dekat-dekat kan? Tak. Jarak hanya saya diri sini-sini. Daripada sini tuan-tuan, pom, dia boleh detect tuan-tuan. Luar biasanya tuan-tuan. Buat promosi cukup-cukup tuan-tuan insya-Allah. Cuma JK Masjid saya pesan, kalau scan QR,
dia scan aja, lock, potong 100 account dia. Barulah duit banyak. Tu tuan-tuan, sedekah. Bab ini kita melihat suasana ini banyak dalam bulan Ramadan. Dan yang paling hebat, 10 malam terakhir. Saya yakin tuan-tuan, banyak masjid dan surau buka 24 jam. Apa tuan-tuan? Untuk melakukan iktikaf. Jadi kita dah sebut ni tuan-tuan, bukan sekadar sebut, saya mengharapkan kita bersungguh-sungguh lah tuan-tuan. Sebab kalau kita dapat beribadah pada satu hari Ramadan, belum ada jaminan kita akan sampai hari kedua. Tapi kita tetap berharap sampailah hari yang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan dilepaskan Ramadan dengan begitu saja tuan-tuan. Karena dalam satu riwayat yang agak panjang, tuan-tuan pun pernah dengar kan, yang Nabi SAW pernah pesan, yang Nabi amin, tiba-tiba yang ketiga tu salah satunya kata Nabi, bila ditanya sahabat, Jibril bercakap dengan aku, kalau mana-mana manusia yang sampai ke Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cilakalah dia tuan-tuan. Nabi aminkan, bukan Nabi benci kita, tidak. Tapi nak mengingatkan kepada kita untuk bersungguh-sungguhlah di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi pastikan daripada pagi sampai ke malam ibadah. Sahur, jangan lupa sahurlah tuan-tuan. Jangan tak sahur. Ibu-ibu bincanglah dengan suami, nak sahur menu apa terpulang. Tapi pastikan jangan tak ada kurma di waktu sahur, pastikan, bukanya pun begitu, kan? Sebab kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi bukan dalam konteks ibadah yang khusus, ibadah yang umum yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW turut kita laksanakan, iaitu dengan contoh mengikut Nabi secara berbuka, Nabi bersahur, Nabi tidur dan sebagainya. Dan kita mengharapkan kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya di sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi sehingga sekadar ini saja tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan saya mengucapkan selamat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan, kelapangan kepada kita untuk kita beribadah sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, AJK Masjid, fikirkanlah macam mana nak memastikan jangan peristiwa yang lepas-lepas berlaku, akhir-akhir Ramadan, separuh jemaah kita dah hilang. Tuan-tuan kena fikirkanlah macam mana. Kalau misal kata duit masjid banyak, tuan-tuan mungkin lepas tarawih, 10 malamnya akhir, syarat 20 rakaat, mudah-mudahan balik dapat RM100. Contoh. Cadangan luar biasa ni. 10 malam 1,000, baik ni. Ada harapan ke? Macam tak setuju je. Contoh. Tak adalah. Saja usik tuan-tuan. Dipikirkanlah supaya tak adalah bila dah malam-malam akhir ni, masjid makin kosong, makin sunyi. Duk fikir macam mana kita nak pujuk orang. Dia orang ni terawih kat mana sebenarnya? Saya pun heran juga tuan-tuan. Kadang-kadang hilang. Separuh hilang kan? Lebih separuh. Masjid ni saya tak tahulah. Tapi saya rasa masjid ni penuh barisan ni kan? Walaupun malam-malam penuh barisan kan? Penuh ya? Barisannya lah. Orangnya tak tahulah. Barisannya ada lagi sampai belakang. Orangnya tak ke mana dah. Mungkin terawihnya dekat Maidin agaknya ya. Aduh, sedih kadang-kadang. Kita pun macam mana nak cakap ya. Tak apalah, mudah-mudahan itu yang lepas. Tahun ini insya-Allah semuanya ada di dalam bulan Ramadan sebaik-baiknya insya-Allah. Terima kasih. Mohon maaf salah silap. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.